Sebab itu bila kita sebut pasal ni kan, kalau majlis tu tertutup, saya minta, kadang orang tu tak reti buat ayat. Acik tak roti lah Ustazah, saya daripada Negeri Sembilan, saya orang Terengganu. Cik tak roti Ustazah. Tak apa, Acik salin sekarang. Saya tulis dah siap-siap tu macam mana cara nak minta maaf. Sebab ramai orang minta maaf dengan suami, dengan anak tak ikhlas. Minta maaf macam mana? Awak, saya minta maaf lah, kut-kut ada buat salah. Dia tambah kut-kut tu. Mana tahu saya ada buat salah ke? Minta maaf lah. Itu orang minta maaf ego. Minta maaf betul-betul. Saya minta maaf, saya memang ada buat salah. Saya banyak dosa dengan awak. Saya tahu saya bukan isteri yang baik. Itu kan daripada hati tu. Saya suruh tulis, okey semua taib. Sekarang hantar, sekarang juga saya suruh hantar. Hantar sekarang. Lepas tu saya kata, siapa volunteer nak share apa suami dia balas? Adalah program tu tertutup, memang muslimat saja. 4 siri. Tajuk berbeza-beza. Tapi ada tu kata, Ustazah saya nak share. Menangis baca. Suami dia cakap apa? Ada tu yang pendek je suami cakap, Ustazah ke suruh awak cakap macam ni? Ada suami boleh detect. Sebab apa ni? Sebab saya tak pernah bagi mesej macam ni kat suami. Tak pernah ke cakap lembut-lembut, bagus-bagus macam ni? Tak Ustazah, komunikasi kami bermasalah. Ada tu kan suami balas lagi panjang daripada mesej tu. Suami tu cakap, saya tahu awak ni mungkin Ustazah suruh awak kan, tetapi saya sangat bahagia boleh terima ayat ni daripada awak. Bla 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 bla. Awak jangan cakap macam tu kat saya pun bukan suami yang baik, bla bla bla. Tengah hari ni awak tak payah masak, saya belanja awak lunch dekat luar. Serius, saya tak tipu. Ada suami tu balas, saya pun minta maaf dengan awak, saya pun bukan suami yang baik. Kita ada teknik. Sebelum hantar tu zikir dulu. Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Maha Lembut. Ya Allah, Ya Afu, Ya Afu, Ya Allah, Ya Maha Pemaaf. Berilah kepada hatiku dan hati suamiku sifat pemaaf. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Cinta. Berikan dalam hati kami suami isteri rasa cinta yang sebenar kepadamu. Kita zikir dulu baru hantar. Mesej tu Allah akan sentuh hati yang menerima. Kita perasan tak kalau orang bagi kita mesej marah, kita baca pun dengan marah? Betul tak? Sebab aura tu, gelombang marah tu, walaupun duduk jauh beribu kilometer, dia akan sampai gelombang tu. Serius. Tapi bila kita tulis dengan gelombang kasih sayang, kita perlu minta dengan pemilik kasih sayang. Pemilik kita kata suami kita. Saya tanya, puan ada masalah apa dengan suami? Suami saya tak menghargai saya Ustazah. Dia kata gitu, suami saya tak menghargai saya. Okey, kalau macam tu zikir banyak-banyak. Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur. Ya Allah yang Maha menghargai, berilah ke dalam hati suamiku rasa untuk menghargaiku, pengorbananku. Zikir tu 40 kali, tutup dengan bicara hati dengan satu doa, baru hantar. Subhanallah. Tapi hari ni bukan tertutup. Ni ada ramai juga ni orang lelaki pun tengok juga melalui page ni. Misi yang kata Ustazah buat, saya nak hantar isi saya. Macam tu kan. Subhanallah, sebenarnya yang lompangnya dalam kita hari ni adalah ilmu. Kita tak jumpa ilmu yang betul-betul, ilmu yang benar, ilmu yang boleh guide kita nak jadi isteri yang bahagia, isteri yang ikhlas, isteri yang memiliki ciri keisterian, yang mana tak payah fikir pasal suami. Ramai orang perempuan fikir nak ubah suami. Macam mana nak lembutkan hati suami, macam mana nak ubah dia, macam mana ni. Saya kata perkara yang paling susah kita nak buat dalam dunia adalah nak ubah orang lain. Dan perkara yang mudah untuk kita buat, ubah diri kita. Dan percayalah, siapa yang mengubah diri dia, dia sedang mengubah sekelilingnya. Akan berubah, percayalah. Subhanallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayang. Kamu tak boleh ubah walaupun kamu sayang macam mana anak kamu, kamu takkan boleh ubah. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang mengubah, memberi hidayah atau petunjuk kepada siapa yang dia mahu. Tapi Allah bila tengok kita yang berubah, Allah tengok, akhirnya Allah kata kepada kita, hamba-Ku telah faham kenapa 30 tahun dia diuji, bukan untuk ubah suami, tapi untuk ubah diri dia. Berkat kita berubah, Allah ubah suami sekelip mata. Sekelip mata. Ini pengalaman saya bukan cakap kosong ibu-ibu sekalian. Sebagaimana yang MC kenalkan tadi, saya sebelum ni sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor. Saya tak tahu, mungkin sebahagian ni muka yang selalu jumpa dah kuliah ni, ramai dah jumpa, separuh mungkin baru kenal saya.
Sebelum ni saya penulis rumah tangga. Kerjanya memang dengan masalah rumah tangga. Sampai satu ketika, setiap masalah ada solusi. Setiap masalah ada jalan keluar. Takkan ada masalah tak ada penyelesaian. Takkan ada. Nah, semua penyelesaian itu ada dalam agama kita. Tinggal lagi ada klien tak nak ambil teknik yang kita bagi. Tinggal lagi klien kita tak nak buat apa yang kita sarankan. Tapi kalau yang buat semua berjaya. Datang kes apa pun. Suami main judi, suami berzina, suami minum arak, suami kaki pukul, suami sekian-sekian. Tapi kalau betul-betul tak boleh juga ubah, kita akan guide untuk ke mahkamah. Puan nak buat keputusan apa sekarang? Dah sampai pertemuan berapa? Kalau nak mahu cerai, nak mahu fasah, saya akan bantu. Sebab itu juga salah satu penyelesaian dalam Islam yang sediakan. Sebab Islam tak benarkan diri dia. Wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Jangan engkau biarkan diri kamu ke dalam kecelakaan. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita kembali kepada tajuk kita ni, pasal cinta Rasulullah, cinta yang terindah. Sebab saya nak sebut pasal hati tadi tu, hati kan. Hati ni kalau dah banyak sangat masuk dunia, jadi sempit nak masuk cinta yang lain. Saya nak tanya, berapa persen cinta kepada Allah dalam hati kita? Berapa persen? Dah nak bagi-bagi pula. Allah 20, Nabi 20, ni 20. Suami berapa pula? Congok. Sebenarnya kalau sebut berapa peratus, kita kena letak semuanya 100%. Cinta kepada Allah 100%. Cinta kepada Rasulullah 100%. Cinta kepada agama kita 100%. Cinta kepada suami 100%. Cinta kepada anak 100%. Maksudnya hati kita ni dia sangat luas, sangat besar. Sangat besar. Kita boleh masukkan semua cinta-cinta ini 100%. Sayang suami, sayang sungguh-sungguh, betul tak? Ada orang kata jangan sayang sungguh-sungguh, nanti kan benci sangat. Sekarang kita pernah dengar tak hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah, ada 7 golongan akan berada di bawah naungan Allah, iaitu di padang mahsyar. Salah satunya adalah mereka yang saling berkasih sayang, bercinta kerana Allah. Kita dengan suami sayang sungguh-sungguh kerana Allah. Dua-duanya nanti akan duduk di bawah naungan Allah di padang mahsyar kelak. Subhanallah. Sebab itu ada orang tanya, Ustazah, saya kalau nak cakap cinta kepada Allah, saya rasa macam betul ke? Sebab tak boleh bayang Allah macam mana. Sebab kita ni bila sebut pasal cinta macam nak ada give and take, nak nampak depan, boleh rasa. Saya tak rasa kadang-kadang. Cinta kepada Rasulullah pun saya rasa macam dekat mulut. Tapi kalau cinta pada suami, saya akan masak, saya akan layan dia, saya akan peluk dia. Cinta pada anak sekian-sekian. Jadi macam mana tu Ustazah? Jawapannya memang sebab itu Allah utuskan Nabi Muhammad bukan seorang malaikat tapi seorang manusia. Supaya Nabi Muhammad itu manusia, kita mudah nak ikut Nabi Muhammad dan kita mudah nak jatuh sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita boleh bayangkan Nabi Muhammad walaupun tak pernah jumpa, tapi kita boleh bayang wajah Rasulullah bercahaya, indah, handsome. Kalau kita cakap Rasulullah tu handsome, kita terbayangkan muka siapa handsome? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun kita tak tahu. Okey, kalau Nabi Muhammad dalam satu hadis Nabi Muhammad kata sesungguhnya keindahan wajah Nabi Yusuf itu separuh daripada keindahan manusia. Maksudnya kalau dikumpulkanlah kehandsomean siapa? Aaron Aziz. Lagi? Alif Sata lagi? Fatah Amin lagi? Yusri handsome juga lagi? Suami semua handsome tak suami cik-cik ni? Oh, cepat ngaku handsome. Betul lah, lelaki yang paling handsome dalam hati kita bukan kat mata ya. Kalau mata tu kan lagi handsome. Dalam hati kita adalah suami kita. Borai-borai dia pun handsome. Yang tu jadi handsome, betul tak? Itu bukti kita bagi dia makan sedap. Macam tu kan. Okey, tak apalah tu. Nak sebutnya Nabi Yusuf ini terkumpul segala kecantikan manusia kehansomean separuh daripada berkumpul tu. Nak tahu tak tahu, nak bayang macam mana keinginan. Tetapi Rasulullah kalau bulan, Rasulullah penuh. Maksud Rasulullah lebih cantik, lebih indah daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Ada pendapat mengatakan begitu, ada pendapat kata Nabi Yusuf lebih handsome daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tapi kita sendiri ni ada tak rasa nak tengok? Rasa tak nak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nak tengok macam mana wajah Rasulullah kan. Subhanallah, mudah-mudahan Allah ya Jami yang maha mengumpulkan, Allah akan kumpulkan kita semua di syurga Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu seperti ini,
Tapi yang di hadapan kita ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masa tu kita boleh nampak direct dengan mata kita wajah Rasulullah. Masa tu kita boleh dengar direct daripada telinga kita suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu kita boleh mencium haruman wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah Rasulullah telah merindui kita sejak daripada Rasulullah diutuskan sebagai nabi. Nabi pernah bersabda, "Fatuba man yarani wa yu'minu bi." Nabi kata, "Beruntunglah kamu ni yang pernah jumpa dengan aku dan kamu beriman kepadaku." Kemudian Nabi sebut, "Fatuba, fatuba, fatuba." Maka beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. 3 kali Nabi sebut. "Faman lam yarani fayu'minu bi." Nabi kata, mereka yang tak pernah bertemu denganku tapi mereka beriman kepadaku. Sahabat bertanya, siapa tu ya Rasulullah? Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Adakah kami ya Rasulullah? Rasulullah jawab apa? Yau qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan wa yu'minuna bi. Mereka adalah satu kaum yang akan datang selepas kamu. Yang ada pada mereka hanyalah suhuf, yakni Al-Quran, tetapi mereka beriman dengannya. Nabi sebut, aku sangat merindukan mereka, aku tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Nabi sebut, ikhwani, 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 mereka itu adalah saudaraku, saudaraku, saudaraku. Subhanallah. Sekuat mana kita nak jumpa Rasulullah, Rasulullah lebih kuat nak jumpa kita. Serindu mana kita nak jumpa Rasulullah, Rasulullah dah lama menang rasa rindu kepada kita. Subhanallah.